lepas fardu ain. Waktu kecil-kecil tu ajak sungguh-sungguh bahagian bab fardu ain, terutamanya bab sembahyang. Bagi lepas yang tu dulu. Kalau dah lepas dah yang tu, insya-Allah bila dia mai remaja ni, dia sembahyang, dia tak tinggal dan sebagainya. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Sebab itu ibu ayah kita renung balik. Tengok yang mana satu anak aku ni yang nak mandikan jenazah aku ni. Yang mana satu anak aku ni yang nak sembahyangkan jenazah aku ni. Anak aku ni yang mana satulah yang nak berdoa kepada aku ni waktu aku berada di barzah nanti. Allahu Akbar. Dan sebab itu apabila berlakunya kematian dalam kehidupan kita, maka terputuslah segala kelazatan dunia. Habislah. Kelazatan dunia tak ada dah waktu tu. Kelazatan makan waktu hidup tak ada. Kelazatan waktu minum, waktu kita minum air yang sedap-sedap tak ada lagi dah. Kelazatan pakai pakaian yang mewah-mewah, duduk di rumah mewah, dan naik kenderaan yang mewah-mewah tak ada dah. Allahu Akbar. Sebab itulah hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Nabi SAW pernah bersabda, orang yang paling cerdik ialah orang yang selalu ingat kepada mati dan bersiap sedia untuk menghadapinya. Ini orang yang paling cerdik. Dia duduk atas dunia, dia duduk fikir. Dia duduk fikir tentang kematiannya. Kemudian dia buat persiapan untuk balik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ulama pesan. Ulama kata siapa yang belum lagi berselawat ke atas Nabi, sehari tak cukup lagi 1000 kali. Minta ke Allah, ya Allah, panjangkan usia aku, ya Allah. Jangan matikan aku lagi, ya Allah. Kerana aku ni, ya Allah, selawat ke atas Nabi sehari pun tak cukup lagi 1000 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kerana Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berselawat ke atasku sehari tak kurang pada 1000 kali, maka sebelum dia meninggal dunia, maka Allah Ta'ala akan memperlihatkan kepadanya tempatnya di dalam syurga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian cek balik amalan apa yang tak buat lagi. Tengok-tengok Allahu Akbar. Ya Allah, jangan matikan aku lagi, ya Allah. Kerana aku ni surah Al-Mulk pun tak baca lagi tiap-tiap malam, ya Allah. Allahu Akbar. Nabi bagi jaminan, siapa yang baca surah Al-Mulk tiap-tiap malam, maka dia akan terselamat daripada fitnah kubur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian siapa yang membaca kalimah La ilaha illallah, dia duduk zikir La ilaha illallah 70,000 kali. Sebab tu ulama kata waktu hidup atas dunia ni, khatam, bagi khatam cukup 70,000 kali. Perkataan apa? La ilaha illallah. Kata ulama, siapa yang baca kalimah La ilaha illallah 70,000 kali, seumur hidup dia baca cukup 70,000 kali, maka Allah Ta'ala akan bebaskan dia daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah, ni peluang waktu kita hidup. Banyak lagi amalan-amalan yang boleh kita lakukan sepanjang kita hidup di atas muka bumi Allah ini. Baik, ibu ayah, dirahmati Allah sekalian, kita tengok hadis kita pada pagi yang mulia ini. Hadis berkaitan dengan mayat menerima manfaat dari doa ikhlas orang hidup kepadanya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza shallaitum 'alal mayyiti fa akhlisu lahu ad-du'a." Rawahu Abu Dawud. Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu solat jenazah, maka ikhlaskanlah niat kamu ketika berdoa. Keterangan hadis. Si mati menerima manfaat dari semua amal soleh yang dihadiahkan pahala kepadanya. Antara amalan soleh itu ialah solat jenazah dan mendoakannya dengan ikhlas. Sebab itulah orang yang paling afdal menjadi imam solat jenazah ialah orang yang paling rapat dan dikasihi oleh si mati.
Hadirin hadirat ibu ayah hormati Allah sekalian. Kenapa diadakan solat jenazah? Solat jenazah diadakan ialah bertujuan untuk mendapatkan doa daripada orang yang solat jenazah tu. Di antara doanya apa dia? Allahumma ghfir lahu untuk lelaki. Allahumma ghfir laha untuk perempuan. Apa maksudnya? Ya Allah, ya Tuhan kami, keampunkanlah dosa-dosa si mati. Hak tu yang kita nak. Sebab tu tujuan solat jenazah ni, tujuan dia untuk mendapatkan doa daripada orang yang hidup kepada si mati. Hak tu tujuannya. Supaya doa mereka itu diampunkan dosa-dosa si mati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lagi ramai, lagi bagus. Nah, alangkah beruntungnya jika yang hadir menyembayangkan jenazah seseorang itu dengan jumlah yang sangat ramai. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sekurang-kurangnya 40 orang yang benar-benar ikhlas berdoa untuknya. Dalam ramai-ramai itu yang mai sembahyang, ada 40 orang yang ikhlas berdoa kepadanya. Dan jika jumlah yang hadir itu sedikit sahaja, disunatkan membuat 3 saf untuk solat jenazah. Kalau 3 orang, maka kalau sikit, maka digalakkan untuk buat 3 saf. Kalau ada 4 orang, buat 3 saf. Maknanya beratok 3 orang ke belakang, seorang jadi imam depan. Subhanallah, tabarakallah. Buat bagi 3 saf. Itu cara dia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa si mati. Sebab itulah kata ulama, seelok-eloknya yang menjadi imam kepada jenazah tersebut orang yang rapat dengan dia. Kalau ayah ataupun ibu yang meninggal dunia, sebaik-baiknya anak yang mensolatkan jenazah tersebut. Saya waktu ibu saya meninggal dunia, sayalah yang menjadi imam yang solatkan jenazah ibu saya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Betul ibu ayah sekalian. Bila kita jadi imam untuk ibu dan ayah kita, Allahu Akbar. Kita akan buat sungguh-sungguh. Sebab hari itu hari yang terakhir kita dengan ibu dan ayah kita. Semua saya ralat sikit bila waktu ayah saya meninggal dunia, saya tak boleh nak solat jenazah dekat depan dia. Sebab ayah saya meninggal akibat COVID. Jadi saya terpaksa balik sembahyang solat jenazah ghaib di rumah. Sebab waktu tu memang operasi dia ketat, sehingga kan nak solat di atas kubur pun tak dibenarkan. Kena balik solat jenazah ghaib di rumah. Di dewan, di bilik mayat pun tak boleh nak masuk. Sebab kalau masuk dalam tu kena buka baju, apa semua. Lepas solat jenazah tu kena buka salin baju. Hari tu saya tak bawa baju salin. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Alangkah beruntungnya jika yang hadir itu sekurang-kurangnya 40 orang. 40 orang pula doa mereka ikhlas kepada Allah. Allahu Akbar. Sudah pastilah Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosa si mati tersebut. Dan jika jumlah yang hadir itu sedikit saja, disunatkan membuat 3 saf untuk solat jenazah. Kalau mai sikit, bagi tahu kat kepada makmum, tolong buat 3 saf. Kalau ada 4 orang, itu imam depan, kemudian beratok belakang. Buat 3 orang tu, beratok buat macam jadi 3 saf. Sebab solat jenazah ni dia kena rapat-rapat, dia bukan macam semayang fardu kan, kena duduk selang jauh, tak ada. Duduk rapat-rapat 3 orang tu. Tu cara yang sesuai bila orang sedikit. Hadirin hadirat, ibu ayah rahmati Allah sekalian. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ma min muslimin yamutu fayaqumu ala janazati 40 rajulan la yushrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fihi, rawahul Muslim. Artinya, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim meninggal dunia lalu disembahyangkan oleh 40
orang lelaki yang tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu, melainkan Allah Ta'ala mengizinkan mereka memberi syafaat kepadanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, Nabi SAW bersabda, seandainya jenazah tersebut disemayangkan oleh 40 orang lelaki, yang mana mereka ni pula tidak mensyirikkan Allah. Allahu Akbar. Sebab tu bila mai semayang jenazah ni, orang suka panggil jenis orang-orang yang mengaji pondok, kan? Panggil yang jenis hafal Al-Quran. Sebab orang-orang macam ni, orang-orang yang menuntut ilmu, mereka dalam belajar. Belajar. Lagi satu, mereka ni bila belajar pula, belajar agama. Bila belajar agama, sudah pastilah mereka duduk dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah. Sebab tu kita ni pun kalau boleh esok ni pesan siap-siap ke anak. Bila mak ayah meninggal nanti, mak ayah nak kamu jemputlah pusat-pusat pengajian tahfiz ke, pondok-pondok pengajian agama ke, untuk mai semayang jenazah ayah ni. Untuk mai solat jenazah ibu ni. Sebab sabda Nabi SAW, sekiranya 40 orang yang mai solat jenazah dia tu, mai solat jenazah orang mati tu, kalau 40 orang tu terdiri dalam kategori orang yang tidak mensyirikkan Allah, maka dia akan mendapat syafaat. Dapat memberi syafaat kepada si mati. Maknanya boleh tolong orang yang meninggal dunia tersebut. Subhanallah. Dan dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, An Marsad ibn Abdullah Yazani, qala, kana Malik ibn Hubairah radhiyallahu anhu idza shalla 'ala al-janazah fatuqalu an-nasu 'alayha jazza'ahum thalathata ajza' thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla 'alaihi thalathah sufufi faqad awjab, rawahu Abu Dawud wa Tirmizi. Artinya, daripada Marsad bin Abdullah Al-Yazani berkata, Malik bin Hubairah radhiyallahu anhu apabila solat jenazah dengan kehadiran jemaah yang sedikit, maka dia akan membuat 3 saf. Beliau berkata, sesiapa yang disembahyangkan ke atasnya 3 saf, maka sesungguhnya pastilah selamat daripada siksaan. Subhanallah. Sebab tu, kalau kita nak solat jenazah, walaupun sedikit, jangan buat 1 saf. Seeloknya buat 3 saf. Sebab Nabi SAW bagi jaminan, siapa yang buat 3 saf, insya-Allah akan menyelamatkan si mati daripada siksaan di alam barzakh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini ilmu yang baru yang kita dapat pagi ni. Kalau ramai, lagi bagus. Apatah lagi kalau 40 orang. Kalau 40 orang tu pula orang yang duduk dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah. Maknanya dia menjaga perkara-perkara yang boleh membatalkan syahadah. Dia tahu. Maka Allah dia boleh memberi syafaat kepada si mati tersebut. Kemudian seandainya hari itu orang tak ramai yang mai solat jenazah, minta kepada jemaah supaya buat 3 saf. Bila buat 3 saf, subhanallah tabarakallah, maka sesungguhnya pastilah selamat daripada siksaan. Sebab itu kita ni orang yang hidup, waktu duduk atas dunia ni kita hidup, kita nak tolong orang mati sebenarnya. Kita mai semayang tu kita nak tolong si mati. Hari ini kita tolong orang, esok ni bila kita meninggal dunia, orang pula mai tolong kita. Lagu tu lah. Jangan kita ni duduk atas dunia ni semayang jenazah pun tak tahu. Allahu Akbar. Rugi. Esok ni orang pula bila kita duduk atas dunia, kita solat jenazah kawan-kawan kita, adik-beradik kita. Sampai satu masa esok orang pula akan menyembahyangkan jenazah kita. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Kalau kita tengok dalam laman web
Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. Ada soalan diajukan. Adakah mayat mendapat manfaat daripada pahala sedekah orang yang hidup kepadanya? Maka Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan menyatakan bahawa fatwa Syekh Mutawalli Asy'arawi yang menjelaskan bahawa mayat akan mendapat manfaat dari sedekah-sedekah yang dilakukan kepadanya. Disebutkan juga oleh Syekh Al-Adawi dalam kitabnya Masyari' Al-Anwar bahawa telah bersepakat para ulama bahawa pahala sedekah akan sampai kepada mayat sama ada kubur itu dekat ataupun jauh. Begitu juga istighfar dan doa kepadanya. Berkata Imam Al-Qurtubi lagi bahawa ulama telah bersepakat bahawa pahala sedekah akan sampai kepada si mayat. Begitu juga membaca Al-Quran dan doa dan beristighfar kepadanya. Dan benarlah sabda Nabi SAW, apabila mati seorang manusia, terputullah daripadanya amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga doa anak-anak yang soleh yang mendoakan baginya. Hadis riwayat Muslim. Imam An-Nawawi mengulas isu ini dalam Al-Azkar dengan katanya, telah ijma' ulama' bahawa doa untuk orang-orang yang sudah mati bermanfaat bagi mereka dan pahalanya sampai kepada mereka. Ia berdasarkan kepada firman Allah dalam surah Al-Hashr ayat yang ke-10, dan orang-orang yang datang sesudah mereka yakni Muhajirin dan Ansar berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami. Juga ada diriwayatkan daripada hadis yang masyhur bahawa Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, ampunilah bagi ahli Baqi' Al-Gharqad. Hadis sahih riwayat Muslim. Doa Rasulullah SAW yang lain, ya Allah, ampunilah bagi yang hidup dan juga yang telah meninggal dunia daripada kami. Hadis riwayat Abu Daud dan lainnya. Dan Imam An-Nawawi melanjutkan tentang bacaan Al-Quran. Terdapat perbezaan pandangan. Ada yang masyhur daripada mazhab Syafi'i bahawa pahala bacaan tersebut tidak sampai kepada si mati. Akan tetapi, sekumpulan ashab Imam Asy-Syafi'i sendiri sependapat dengan Imam Ahmad dan sekumpulan ulama yang lainnya yang mengatakan bahawa bacaan tersebut bermanfaat serta akan sampai pahalanya kepada si mati. Dan sebaiknya orang yang membaca Al-Quran selepas selesai membacanya hendaklah berdoa, ya Allah, sampaikanlah pahala bacaanku ini kepada fulan bin fulan. Dan juga disunatkan memuji dan menyebut kebaikannya. Kita boleh tengok dalam kitab Al-Azkar muka surat 164. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Maknanya sampai tak doa kita kepada si mati? Sampai. Macam kita duk baca Yasin, kita duk niat. Kita niat awal-awal tu, lepas tu kita doa. Sampai tak kepada si mati? Sampai. Subhanallah, tabarakallah. Sampai. Dengan syarat lepas kita baca Quran tu, kita niat, kita doa, ya Allah, aku sampaikan pahala bacaanku ini kepada si mati. Subhanallah, tabarakallah. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Sebab itu kita duduk atas muka bumi Allah ni, kita ingatlah berkaitan dengan kematian kita. Sebab kita tahu bahawa mati ni, semua kita tahu dah. Bila kita mati je habislah. Kita kata ulama, waktu kita nak meninggal dunia ni, bila nyawa sampai di halqum, waktu itulah baru kita duk teringat, ya Allah, aku ni Allah Ta'ala tak kenal lagi. Waktu nyawa sampai di halqum, waktu tu baru duk teringat, ya Allah, aku ni sedekah pun tak banyak lagi. Waktu nyawa sampai di halqum, duk nampak dosa-dosa kita. Ya Allah, dosa ni aku tak taubat lagi, ya Allah. Allahu Akbar. Sebab apa? Sebab bila nyawa sampai di halqum pada waktu itu,
pada waktu itulah pintu taubat telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan esok di hari akhirat, amalan-amalan inilah yang akan menjadi saksi di hadapan Allah. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Allah Ta'ala peringat kita di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala wasiat kat kita, peringat kat kita. Ingat, barang siapa yang melakukan sekecil-kecil zarah kebaikan, esok di hari akhirat, sudah pasti dia akan dapat melihatnya. Begitu juga dengan dosa-dosa yang dia buat walaupun sekecil zarah. Oleh kerana dia duduk atas dunia, dia tak sempat bertaubat. Maka esok di hari akhirat dia akan melihat dosa-dosanya itu. Sebab tu kita duduk atas dunia ni banyakkan istighfar. Sebab kita nak esok bila kita dibangunkan di mahsyar, Allah Ta'ala tak tayang lagi dah dosa-dosa yang kita buat waktu kita hidup atas dunia ni. Sebab tu kata ulama, jangan kita berbangga dengan dosa. Jangan kita bangga dengan dosa. Ni duk cerita aku dulu ni. Aku dulu ni kalau dengan ayat todi ni, 5 botol aku minum macam tu ya. Allahu Akbar. Na'udzubillahi min zalik. Nah, jangan cerita dosa tu pada orang. Jangan bangga. Nah, hanya kita dengan Allah istighfar banyak-banyak. Minta Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Nah, kita ni nak balik bertemu dengan Allah. Kita nak hidup atas dunia ni sat ya, bukan lama pun. Nah, sebab itu kita nak supaya kita jadikan setiap amal ibadah kita, setiap perbuatan kita menjadi ibadah. Termasuklah dengan mengundi hari ini. Nah, jadikan mengundi kita hari ini menjadi ibadah. Kita pergi mengundi itu kerana Allah sebab kita nak pilih pemimpin yang paling baik. Nah, kita nak pemimpin yang boleh menguntungkan Islam. Sebab itu kita nak kita pilih tu biarlah pilihan kita yang tepat. Nak pilih tu buat solat ajak, buat solat istikharah kan? Nah, minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya pilihan yang kita buat tu pilihan yang tepat. Nah, kalau tidak, kalau silap pilih, maka 5 tahun lah pula kita nak pilih. Dan seandainya pemimpin yang kita pilih tu banyak dia buat untuk Islam, pahala kita dapat. Tapi kalau pemimpin yang kita pilih tu dia banyak merugikan Islam, kita pun dapat share juga. Nah, kita minta simpang. Yang betulnya kita yakin apa yang kita pilih itu dapat memberi banyak manfaat kepada Islam dan negara kita, insya-Allah. Nah, doa kita semua ataupun mengundi kita juga menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Sebab itu bila sebut bab kematian ni, kadang-kadang kita ni bila sebut kematian je muka kita berubah. Maknanya kematian ni satu perkara yang seronok ke tidak? Satu perkara yang tidak menyeronokkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, sebab itulah sebelum seseorang itu meninggal dunia, sabda Rasulullah, maka Allah Ta'ala akan perintahkan kepada malaikat maut untuk mencabut nyawanya melalui mata. Bila turun malaikat maut nak cabut nyawa melalui mata seseorang itu, bagi mata orang yang selalu digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah, yang selalu membaca kitab-kitab Allah, yang selalu melihat kebesaran Allah, maka mata akan berkata kepada malaikat maut, wahai malaikat utusan Allah, aku tak izinkan kepada kamu untuk mencabut nyawanya melalui aku. Maka malaikat maut naik menghadap Allah. Maka Allah Ta'ala berfirman, cabut nyawanya melalui telinga. Mai nak cabut nyawa melalui telinga pula berkata kepada malaikat maut, wahai malaikat utusan Allah,
Hari ini aku tak izinkan kepada kamu untuk mencabut nyawanya melalui aku, kata telinga. Kerana telinga inilah waktu hidup dulu selalu duk dengar syarahan. Nah, telinga inilah dulu yang banyak duk dengar ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka pada hari ini kata telinga, aku tak izinkan kepada kamu untuk mencabut nyawanya melalui aku, kata telinga. Kemudian mai pula nak cabut nyawa melalui mulut. Mulut pula berkata kepada malaikat maut, wahai malaikat utusan Allah, aku tak izinkan kamu untuk mencabut nyawanya melalui aku, kata mulut. Kerana mulut inilah yang dahulu yang mengajak manusia ke arah kebaikan. Mulut inilah dulu yang selalu duk baca Al-Quran. Mulut inilah yang selalu berselawat ke atas baginda Nabi. Mulut inilah dahulu yang selalu mengajak manusia ke arah kebaikan. Maka mulut kata, pada hari ini wahai malaikat maut, aku tak izinkan kepada kamu untuk mencabut nyawanya melalui aku, kata mulut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian malaikat maut naik bertemu Allah. Allah Ta'ala berfirman, cabut nyawanya melalui tangan. Mana nak cabut nyawa melalui tangan pula tak boleh. Tangan kata, wahai malaikat utusan Allah, aku tak izinkan kepada kamu untuk mencabut nyawanya. Kerana tangan inilah dahulu yang dia gunakan untuk mengusap kepala anak-anak yatim. Tangan inilah yang selalu dia menadah tangan berdoa kepada Allah. Tangan inilah yang selalu dia gunakan untuk memenangkan agama Allah. Tangan inilah yang dahulu yang menulis ayat-ayat Allah. Tangan inilah dahulu yang dia gunakan untuk berdakwah dengan tulisannya. Allahu Akbar. Maka kata tangan, aku tak izinkan kepada kamu untuk mencabut nyawanya melalui aku. Maka malaikat maut naik menghadap Allah. Allah Ta'ala berfirman, cabut nyawanya melalui kaki. Bila turun mai nak cabut nyawa melalui kaki, kaki pula berkata kepada Allah, kepada malaikat maut, wahai malaikat utusan Allah, aku tak izinkan kepada kamu untuk mencabut nyawanya melalui aku, kata kaki. Kerana kaki inilah yang digunakan waktu hidup dahulu untuk qiyam, bangun, berdiri, solat kepada Allah. Kaki inilah yang dia gunakan untuk berjalan mencari majlis-majlis ilmu. Kaki inilah yang dia gunakan untuk mencari rezeki untuk keluarganya. Kaki inilah yang dia gunakan dahulu untuk mencari majlis-majlis zikir, untuk ziarah orang sakit dan sebagainya. Kaki inilah yang dia gunakan untuk memenangkan agama Allah. Maka pada hari ini, kata kaki, aku tak izinkan kepada kamu untuk mencabut nyawanya melalui aku. Maka naik malaikat maut bertemu dengan Allah. Maka Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat maut, tulislah asma'ku di tapak tanganmu. Dan Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat maut, tulislah nama aku di tapak tanganmu. Kemudian kamu tunjukkan tulisan di tapak tangan kamu itu, nama aku, kata Allah, kepada si mati. Bila si mati tengok nama Allah di tapak tangan malaikat maut, maka pada waktu itulah ruhnya keluar bagaimana air dalam ceret dituangkan masuk ke dalam cawan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Agak-agak ruh ni ruh siapa? Sudah pastilah ruh orang yang beriman kepada Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya? Mata yang selalu membaca Al-Quran. Mata yang selalu membaca hadis-hadis Nabi. Telinga yang selalu mendengar nasihat. Telinga yang selalu mendengar bacaan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Tangan yang selalu bersedekah. Tangan yang selalu mengusap kepala anak-anak yatim. Kita lepas ni kalau jumpa anak-anak yatim, usap kepala. Doa. Sebab tu adalah sunnah baginda Nabi SAW. Sebab tu Nabi SAW, baginda bila jumpa kanak-kanak, baginda akan usap kepala. Itu sunnah Nabi. Kita kalau jumpa kanak-kanak, kita buat apa? Kita ajak salam. Sunnah baginda Nabi bila jumpa kanak-kanak, Nabi akan usap kepala.
Sambil Nabi berdoa. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Itu cara Rasulullah bila jumpa kanak-kanak. Nah, Rasulullah akan usap kepala. Kita kalau jumpa kanak-kanak, amin, amin, amin. Suruh salam. Suruh tangan, suruh salam. Nah, sunnah baginda Nabi mengusap kepala anak-anak yatim. Hadirin hadirat ibu ayah hormati Allah sekalian. Mengusap kepala kanak-kanak. Itu sunnah. Sebab tu sahabat-sahabat Nabi, bila anak mereka balik mai ke rumah, dia tahu kepala anak mereka bau wangi. Maka mereka tahu yang telah mengusap kepala anak-anak mereka ialah baginda Nabi SAW. Itu sunnah Nabi. Kita pun kalau jumpa kanak-kanak lepas ni, usap kepala. Jumpa cucu kita, usap kepala. Doa. Allahumma faqihha fid din wa 'allimhu ta'wil. Nah, doa kepada Allah. Minta Allah Ta'ala jadikan anak kita ni faqih dalam agama. Nah, minta pada Allah. Doa yang baik-baik untuk anak kita, cucu kita. Hadirin hadirat ibu ayah hormati Allah sekalian. Sebab itulah hebatnya orang yang beriman sampai macam tu. Sehingga kan bila malaikat maut nak ambil nyawa pun menjadi susah kepada malaikat maut. Sehingga kan naik bertemu dengan Allah berulang-ulang kali. Sebab orang yang beriman ni Allah Ta'ala jaga sungguh. Hadirin hadirat ibu ayah hormati Allah sekalian. Mudah-mudahan kita balik bertemu dengan Allah nanti dalam keadaan Allah Ta'ala redha kepada kita. Dan kita dapat menyebut kalimah la ilaha illallah. Kita nak yang tu. Kita nak kalimah tauhid dapat kita sebut sebelum kita balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan pada hari Sabtu yang mulia ini, Allah Ta'ala pemudahkan urusan kita untuk menunaikan tanggungjawab kita sebagai rakyat untuk kita membuang undi. Mudah-mudahan kita membuat pilihan yang tepat demi masa depan negara kita. Dan mudah-mudahan dengan pilihan yang kita buat, melahirkan pemimpin-pemimpin yang baik, yang mana akan mengundangkan. Bila ada pemimpin yang baik, dia memimpin negara kita, maka kita sudah pastilah akan mendapat berkat dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita nak sebenarnya. Sebab itu, marilah sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita dan mempermudahkan segala urusan kita semua, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijai khatamil anbiya'i wal mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil واهدنا على صراطك المستقيم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات al-ahya'u minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami, keampunilah dosa-dosa besar kami, ya Allah. Keampunilah dosa-dosa besar kami mensyirikkan-Mu, ya Allah. Keampunilah dosa-dosa besar kami meninggalkan salat dengan sengaja, ya Allah. Keampunilah dosa-dosa besar yang telah kami lakukan, ya Allah. Sepanjang kami hidup di atas muka bumi-Mu ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, keampunilah dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Sesungguhnya mereka berdua, ya Allah, amat berjasa buat kami, ya Allah. Sehingga kami dapat mengenal-Mu, ya Allah. Dan kami dapat taat kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, seandainya kedua ibu bapa kami sedang sakit, ya Allah, sembuhkanlah penyakit mereka, ya Allah. Panjangkanlah usia mereka, ya Allah, agar kami dapat berbakti kepada mereka, ya Allah, untuk kami menggapai syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Seandainya kedua ibu bapa kami, ya Allah, ataupun salah seorang daripada mereka, ya Allah, sedang berada di alam barzamu, ya Allah, selamatkanlah mereka, ya Allah, daripada fitnah kuburmu, ya Allah. Lapangkan kubur mereka, ya Allah. Sejukkan kubur mereka, ya Allah. Terangilah kubur mereka, ya Allah. Jadikanlah kubur mereka, ya Allah, menjadi salah satu taman daripada taman-taman syurgamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami takut kepadamu, ya Allah. Dalam masa yang sama, ya Allah, kami amat kasih dan rindu kepadamu, ya Allah. Izinkan kami, ya Allah, untuk melihatmu, ya Allah, waktu berada di hari akhirat nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kau pilihlah kami, ya Allah. Kau pilihlah kedua ibu bapa kami, ya Allah. Kau pilihlah pasangan kami, ya Allah. Kau pilihlah seluruh ahli keluarga kami, ya Allah. Kau pilihlah guru-guru kami, ya Allah. Kau pilihlah sahabat-sahabat kami, ya Allah. Kau pilihlah seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, sama ada yang telah mati ataupun tidak, ya Allah, untuk mendapat syafaat baginda Nabi, ya Allah, dan dapat minum air telaga Kausar baginda Nabi, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami sedar, ya Allah, di hari akhirat nanti, ya Allah, tidak ada makanan dan minuman buat kami, ya Allah, kecuali telaga Kausar baginda Nabi, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kau permudahkanlah urusan kami, ya Allah, di dunia dan juga di hari akhirat nanti, ya Allah. Kau kurniakanlah kepada kami, ya Allah, pemimpin yang baik lagi adil, ya Allah, yang akan meninggikan syariatmu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau sembuhkanlah segala penyakit-penyakit yang terdapat di tubuh badan kami, ya Allah. Engkau sembuhkanlah segala penyakit, ya Allah, yang terdapat pada ahli keluarga kami, ya Allah, yang terdapat pada sahabat kami, ya Allah, yang terdapat pada jiran-jiran kami, ya Allah, dan terdapat pada diri kami, ya Allah. Sembuhkanlah segala penyakit-penyakit yang terdapat di tubuh badan kami, ya Allah, agar kami dapat melakukan amal ibadah kepadamu, ya Allah, semata-mata kerana-Mu, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Allah Amin. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan Ustaz Amir Syahrizal atas kurnia berkongsi ilmu pada pagi ini. Amat menarik sangat sekali Ustaz. Dan demikianlah ya, hakikatnya hidup ini terlalu singkat sangat dan sebelum mati kita akan hidup di alam barzakh dan juga hidup kekal di akhirat nanti. Dan adalah kita pertikaikan amal ibadat kita, dan walaupun sedikit walaupun perkara kita lakukan tidak akan terlepas daripada perhatian Allah SWT. Oleh itu, manfaatkan masa yang ada ini untuk meningkatkan amal ibadah untuk kita, bekalan kita nanti. Semoga ianya memberikan sedikit sebanyak kefahaman, manfaat buat kita semua. Dan terima kasih kepada menaja sudi taja slot kita pada pagi ini Ustaz. Dan Ustaz, kita tangguhkan dulu Ustaz ya. Minggu depan kita jumpa lagi insya-Allah dengan tasbih kafarah nasrullah. Silakan Ustaz. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ustaz, saya nampak kat sini Puan Lisa angkat tangan nak tanya soalan ke Puan Lisa? Ya, boleh. Silakan. Ya, Assalamualaikum. Okay, sebenarnya saya ada tulis soalan dekat
Assalamualaikum. Terima kasih Munena dan Waalaikumsalam. Ya, Ustaz. sama-sama. Saya ada tulis dekat chat message tapi mungkin Ah, tak baca. tak perasan. Ya. Soalan saya, di dalam hadis tadi yang Ustaz bacakan, disembahyangkan oleh 40 orang lelaki yang tidak mensyirikkan Allah. Apa hikmahnya di sini jemaah perempuan tak termasuk dalam 40 orang ni, Ustaz? Terima kasih Ustaz. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia sebut orang lelaki sebab yang afdalnya orang lelaki. Tapi kalau orang perempuan nak semayang pun tak ada masalah. Tapi lebih afdal lagi, seandainya 40 orang tu pula, kalaupun orang perempuan yang semayang, yang tidak mensyirikkan Allah, insya-Allah Allah Ta'ala akan memberi syafaat kepadanya, yakni untuk mengampunkan dosa-dosanya. Sebab tujuan solat jenazah itu ialah kita nak supaya orang yang hidup mendoakan kepada Allah supaya diampunkan dosa-dosanya. Itu yang kita nak. Sebab itu diadakan solat jenazah ni tujuan dia untuk apa? Untuk ramai-ramai berdoa kepada si mati. Mohon kepada Allah supaya diampunkan dosa-dosanya. Sebab orang yang tidak mensyirikkan Allah ni doa dia mustajab. Doa dia mustajab. Sebab itulah jangan kita mensyirikkan Allah. Sebab orang yang mensyirikkan Allah, dia buat amal ibadat, Allah Ta'ala tak terima. Sebab tu jangan kita mensyirikkan Allah. Sebab syirik Allah ni dosa besar. Siapa yang mati dalam keadaan mensyirikkan Allah tak sempat bertaubat, maka di hari akhirat dia akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Kan? Wallahu a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu kita kena belajar ilmu tauhid. Sebab kita nak perkemaskan akidah kita. Sebab itu kalau hari Jumaat Tok Khatib duk pesan pada orang lelaki, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa dan jangan kamu mati melainkan kamu mati dalam Islam. Nak mati dalam Islam ni lagu mana? Hendaklah sentiasa menjaga akidah. Kan? Kita semua tahu akidah boleh rosak dengan 3 perkara. Yang pertama, rosak dengan hati. Hati kita ni, kalau kita i'tiqad dalam hati kita ni, ada lagi hukum-hukum yang lebih hebat daripada hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Rosak dah akidah kita? Rosak. Sebab tu kita ni, nak sokong parti apa pun sokonglah. Tapi bila mai bab hukum-hukum Allah, dalam hati kita tetap kita kata, hukum Allah ni sampai bila-bila pun relevan. Sebab kita tak mau tu. Takut esok ni kok rosak akidah kita. Sebab tu kita nak fanatik ke apa dengan parti-parti politik, ikutlah. Tapi bila mai tang ayat-ayat Al-Quran, mai tang hukum-hukum Allah, kita tak ada no comment. Kita tak kata lebih kurang. Sebab tu adalah hukum Allah. Kita bimbang takut-takut percakapan kita akan merosakkan akidah. Yang kedua, boleh rosak akidah dengan percakapan kita. Contohnya kita kata, semayang ni tak sesuai. Aku ni tak wajib semayang. Rosak dah akidah, rosak akidah. Kalau dia mati dalam keadaan tak sempat bertaubat, kekal dia dalam neraka selama-lamanya. Yang ketiga, melalui perbuatan. Contohnya, dia bijak Al-Quran dengan sengaja. Dengan tujuan nak tunjuk kata dia menghina Islam. Dengan dia bijak Al-Quran dengan sengaja. Rosak dah akidah dia, rosak. Kalau dia mati dalam keadaan tak sempat bertaubat, maka kekal dia dalam neraka selama-lamanya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan dengan kita belajar akan menambahkan lagi keimanan kita, akan menambahkan lagi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab setiap apa yang kita buat waktu kita hidup atas dunia ni, semuanya akan mempengaruhi pada saat kita menghadapi sakaratul maut, akan mempengaruhi kita waktu berada di barzakh, akan mempengaruhi kita waktu berada di mahsyar. Wallahu a'lam. Ustaz, jadinya jemaah perempuan juga boleh termasuk dalam 40 orang tadi ya? Ya, masuk, boleh termasuk insya-Allah. Okay. Boleh. Terima kasih Ustaz dan moderator. Sama. Ada lagi ke pendengar Simah? Ke salah tekan? Salah tekan kod. Okay, tak apa.
Ustaz tak buka mic ya? Okey, terima kasih Puan Isom atas soalan itu dan terima kasih Ustaz atas pencerahannya dan kepada semua penjemaah kita akan jumpa lagi pada malam ini dan Ustaz nampak setakat itu saja. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi semua. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum.